Okay, kalau tak ada kita start lah, kita buat lab 5 punya exercise hari ni. Lab 5 exercise untuk minggu depan. You all tak ada cuti kan? Ada cuti ke tak ada? Ni cuti mid-sem ni kan? Ni 19, tapi ada ke tak ada? Macam tak ada kan? So you all minggu depan ada lah, maknanya tak ada masalah So next week kita akan buat lab now, and then kita akan buat sekali dengan yang shopping cart punya ni untuk session punya exercise. Hari ni kita akan cover session. Hari ni advanced PHP ni kita akan cover session dekat sini session and cookies ni. So then kita buat apa ni sample lah exercise untuk session punya application kita nak apply dekat mana. Okay, so but anyway, sekarang ni baru berapa? 19 orang. Masih ada lagi 10 orang belum masuk. Okay, anyway kita continue. So kita tengok apa yang ada dekat dalam lab 5. Okay, apa yang ada dalam lab 5. So dalam lab 5 objektif dia ni advanced PHP. Ni dia kata expose on multi-dimensional array, date file handling, session, cookies. So basically yang ni lah dekat yang ada dekat sini ni, yang inilah session, cookies, and then file handling. Yang ada dekat sini ada 3 je. 2 lah, file handling and session and cookies. 2 punya. Okay. So dekat dalam ni dia beritahu pada advanced PHP. Advanced PHP ni banyak built-in application punya function lah yang kita boleh pakai, kita nak gunakan tu. So kita tak perlu nak create lagi. So kita gunakan apa yang ada dekat dalam PHP untuk kita nak speed up kita punya programming. So banyak pada built-in function. Kena explore lah sendiri. So yang dekat sini ni kita just surface saja. Kita explore surface. So session and cookies ni tujuan dia untuk apa? Session ni untuk dia nak pass variable or information daripada satu page ke satu page. Ini session. Supaya apa? Kalau katalah dia login. So login punya info dia akan pass pergi dekat next page. So dia tak perlu nak kena re-login again. Kalau tak dia nak kena re-login again. Sebab apa? Dia nak kena dia nak kena buka dia punya interface untuk apa yang lain-lain kan. So dia kena carry dia punya tu. Kerana dia kena key in dia punya info tu. Info dia tu user dengan apa-apalah. Okay, so session ni dia tujuan dia untuk dia nak dia tak perlu nak kena re-login again. Tapi kalau dia log out, dia session dia delete or destroy, dia kena re-login lagi untuk dia nak masuk sistem. Tu dia. Cookies ni tujuan dia untuk apa? Untuk dia nak supaya ni cookies supaya dia boleh provide masa lah untuk dia buka sistem tu, boleh ada connection dengan sistem. Contohnya nak bagi 1 hari ke kan. Jadi dia login sekali je 1 hari dia boleh pakai. Kalau kita set contohnya 10 minit saja, login sekali 10 minit sama ada siap tak siap kerja dia akan disconnected. Itu cookies. Dia akan provide dia punya masa dia untuk dia nak guna sistem tu. So cookies is ni information lah to be used across multiple pages. Maksudnya dia pass variable siapa pengguna tu. So then dia tak perlu re-login again. Session cookies tu untuk nak identify user. Itu yang nombor 1 lah. Dan yang penting dia akan bagi time supaya dia boleh ada connection connected dengan kita. Bentuk-bentuk ni cookies and session ni gini. Okay, ni cookie punya ni. Ada punya key dia. Ni value dia. Ni key, ni value. So, untuk key user, dia punya value dia John Doe whatever. User ID, contoh UID. Ni dia punya username lah. Username dengan user ID lain. User ID tu dia punya key. Tapi ID pun ada juga dia. Kadang orang guna email, kadang guna dia punya ID dia yang spesifik dia lah. Mungkin Ali 123 ke kan. Password dia lain. Okay, so tu dia dalam bentuk array lah. Lepas tu nak create cookie, ini dia punya tu ni. Dia punya
function dia. Nak create cookie itu function dia. Yang cookie name ni part of the function lah. Ni cookie name kita kena provide, dan cookie value kita kena provide tu. Kita boleh type juga terus dekat sini, tak ada masalah. Tapi yang ini dia kena create variable untuk lebih baik lah daripada terus masuk dekat situ. So maknanya ini kita boleh reuse ni. Kat mana-mana tempat lain kita boleh reuse. Itu sebab dia buat macam tu. Kemudian dia bagi time. Time yang ini ni ialah dia punya cara komputer dia identify time ialah dengan dia start daripada yang mula-mula sekali Unix punya operating system dia dibina, develop, dia dibangunkan tahun 70 1 hari bulan Januari. First OS punya tu operating system dibuat. Dah lama kan? Dah lama tak lama jugalah kan. Komputer kira baru jugalah. Tahun 70 1 hari bulan 1. So ni dia punya starting time. Campur dengan maknanya sampai sekarang ni berapa dia punya tu? Berapa dia punya masa dia punya apa nama tu? Dia running, keep on running. Masa tu kan daripada 1 hari bulan 1 tahun 70 sampai sekarang ni based on second. Saat. Dia saat ke berapa sekarang? Lepas tu dia tambah dengan ni pun saat juga. 86,400 ni ialah satu hari punya saat. Kali 30 jadi sebulan punya saat. Sebulan punya lah. Okay, kira sebulan lah. Okay. Ini cara untuk nak create cookies. Maknanya sekarang ni, orang ni yang nama dia John Doe ni, dia punya ID, dia punya cookie key dia untuk user lah. Yang value dia John Doe ni orang dia lah. Maknanya dia boleh guna komputer tu, bila dia set up dia punya cookies ni, 1 bulan punya sebab kali 30 kan. Kalau 86,400 je 1 hari. Awak boleh letak by second lah. Kira saat. Jadi kalau katalah dia nak bagi orang tu bila login je dia boleh guna sampai 1 minit saja kan. Campur 60 saat 1 minit kan. Kalau sejam berapa? 60 minit 60 saat kali 6 60 tu 1 jam. Jadi awak boleh provide berapa lama dia connected kat sistem. Ni cookies dia dah createkan untuk cookies. Lepas yang ini dia cakap-cakap lah ni nak test sama ada cookies tu dia dah set ke belum kan. Jadi dekat sini if not set cookie, kalau tak set dia kata not set cookie name ni yang sini dia punya apa tu dia bagi yang ini kita apa nama ni kita macam $_ get of pause lah gitu. Ni global punya variable. So dia boleh get dia punya tu. Dia punya value dia. Value dia John Doe tu. So dia akan bagi dekat situ. Okay. So kalau dia tak set, maknanya dekat sini ni fail lah. Dia tak set cookies ni kan. Dekat sini ni dia apa kan? Dia akan taruh kat sini not set lah sini yang not set punya sebab if not set dia cakap kat sini not set tapi kalau dia set dia letak kat sini set lah. Ni contoh. Ustaz ada nak tanya? Untuk yang session ada tak nak tanya? Ada. Untuk session punya nanti kita kena cover semalam kan rasanya. Okay. Untuk yang session punya ni awak tak awak section 4 okay tu. Alright. Ke segmen of setting and cookie. Ini untuk yang session punya. Session ni tujuan dia untuk kita nak apa? Kalau yang tadi tu kita boleh user punya tu. Yang ini lebih ni dia kita boleh macam dekat sini kan. Kita boleh capture user punya ID, user punya apa-apalah untuk kita nak forwardkan dia punya info daripada satu page ke page yang lain. Tapi dia kena start session tu mesti kena ada start dekat atas sebelum apa HTML punya tu. Mula-mula sekali mesti nak kena buat session _start. Baru dia boleh start session tu. Baru kita boleh guna yang ni. So untuk kita nak create session macam ni je, simple je. $_session. Okay, apa key yang kita nak buat? Yang dekat sini apa value dia? Contohnya katalah yang ni kita nak pakai dia punya user punya
benda yang dia favorite color dia lah. Contoh macam ni kan green. Jadi bila dia shopping, kita akan tunjukkan yang fashion ke kan, baju-baju yang greenish punya color. Dan another session punya tu, benda yang dia suka, contohnya favorite animal, a cat. So then kita mungkin jual something yang cat related punya item lah kan. Dia punya kalung dia ke whatever lah kan, makanan kucing ke. So untuk shopping kita boleh identify apa-apalah dekat sini kan, so kita beli tu. So then yang ini, yang session ni disimpan dekat server, okay. Yang ini disimpan dekat user, ni disimpan dekat user punya browser, dekat computer client punya browser, tu cookies. Okay, so kita tengok soalan dia. Yang soalan nombor 1 ni dia kata based on table 1. Sekarang tempat tulis personal data. Provide apa lagi apa dia buat. Display 4 row 3 column by using PHP code method must be involving nested loop. Dia suruh buat nested. Ni dia kena guna for each lah. Ni array kan. So for each je. So kita ada apa? ID, name and then multi-dimensional array. Okay, so kita create dia punya apa dululah. Okay, so ini sama macam yang sebelum-sebelum ni kita dapat apa tu, array, multi-dimensional array kan, section apa, lab 3, lab 2 ke lab 3, lab 3 kan, multi-dimensional array. So pakai yang tu je. Okay, cuma create array. Yang ini apa nama ni, nak pakai 3 boleh, pakai 2 pun boleh juga. Okay, tapi 3 pun okey. Ni ID dia, disebab ni ID ni kan unik kan. Okay, so ada 3 lah. So yang ini multi-dimensional array. Kalau 2 je dipanggil associative. Kalau 3 tu, tapi boleh dua boleh. Nak pakai associative, nak display yang ini pun sahaja pun boleh. Jadi yang ini kita buat increment. Ataupun nak buat 3 pun boleh juga. 3 lagi senang kan. Okay, pakai yang 3 lah. Pakai yang sebelum-sebelum ni. Dah buat sebelum ni kan. Kita tengok yang multi-dimensional array punya sebelum ni. Soalan apa? Array lab 4 PHP form. Lab 3 pun untuk control and array structure kan. Ni lah. Tapi yang ini 2 sahaja. Yang 3 punya. Sebelum ni kita buat yang mana satu? Ni. Array alif rumah. Ni 2. Oh ni lah dia. Ni 2 je. Tapi kita nak buat 3. Okay. So kalau buat 3 kita tengok apa yang kawan awak dah buat lah sebelum ni. Okay. Exam. Students. Session 3. Session 3 dah buat kot. Okay, session 3 dah buat. So kita tengoklah session. Saya createkan untuk awak ni session 3. Session berapa? Session 4 ni. Oh dah ada. Tak payah nak buat. Saya delete. Okay. Lab 5. Tu kan session 4 kan. So kita just tarik dia. But sebelum tu kita tengok dulu yang kawan awak buat mana satu okay, file 1 footer menu including upload. Ni apa ni? Ni chapter 5 yang semalam punya. Section 3. Okay, section 3 lah 5. Apa yang dia semalam punya. Question 1. Saya just buka je. Question 1. Saya buka pakai ni je. Question 1. Cik. So, okay, yang question 1. Kan? Simple je. Yang pakai Volvo BMW punya tu multi-dimensional array. Just ambil yang daripada sini lah. Senang yang multi-dimensional array ni. Okay. Awak ambil yang W3 School. Okay, sorry. W3 School punya yang PHP.
PHP multidimensional array. Just ambil yang tu sama je. Ni PHP multidimensional array. Mana? Oops, sorry, apa dah jadi ni? PHP multidimensional array. Mana arraynya? Ni. Dekat multidimensional array ni lah. Pakai yang ni je. Ni kan? Ni solution. Ni saya pakai ni. Kita nak create array pakai ni. Lepas tu untuk kita nak pakai for each, pakai yang ini. So boleh pakai yang ni lah. Okay. Tapi awak kena buat table lah dekat atas tu. So then saya dah buatkan tu untuk yang section 3 punya. So kita dah ada Volvo, yang ini another array. So dekat sini apa index lah, dia Unix ID kan 1 2 3 4 kan. Dan dekat sini apa? Ni apa? Ni 1 2 3 4 kan. Ni yang sebelah sini 1 2 3 4 Volvo dan yang ini apa? Ini Hatta Nazri Mama ke whatever lah kan. Dan ni age kat sini. 20 berapa. Okay. Jadi bila awak print, awak pakai ni je. Okay. For daripada row ni kalau ikut row, ni berapa row? 1 2 3 4 5. Tapi kita tak nak yang atas tu sebab atas ni header. Jadi kita buat header punya dekat atas. Header ni header. Ni kita buat header. Table header. Jadi kita ada 1 2 3 4. Daripada 0 sampai 0 1 2 3 3. 0 sampai 3 lah. So less than 4 lah 3 less than 4. Jadi 0 sampai less than 4. Ni rows. Kemudian untuk kolom punya, untuk kolom ni kolom 0 1 2 ada 2. Jadi less than 3. Yang kita nak buat ialah kita nak paparkan ialah dia punya row and column punya item. Jadi yang ini row kosong sebab yang atas ni kita taruh kat atas kan yang ni. Okay. So ni kosong, row kosong, kolom kosong. So kita akan dapat apa? 1. Okay. Kalau kita taruh kat sini 1 lah. Mana tadi? Sini. Kalau kita taruh sini 1, kita akan dapat 1. Okay. Kemudian next dia punya tu dia akan iterate lagi untuk next row. Ni row punya iteration Once row iteration complete baru dia akan column iteration complete baru dia akan mana satu baris habis dulu baru another baris baru another baris. Ini kolom yang pertama okey dah selesai. Sekarang ni print yang kolom kedua pula. Lepas tu print yang kolom ketiga. Habis satu kolom ni, ini kolom punya iteration daripada sini sampai sini. Kolom iteration. So then dia akan dapat 1 ni and then apa lagi? 20 tu kan. So dah selesai tu baru next row. Kolom yang ni dah selesai, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dah tu baru dia masuk yang ni. Dan seterusnya. Ni. So kolom punya iteration selesai baru row. So daripada 0 1 sampai berapa row? 1 2 3 4 row. Okay. So ni kita just copy je lah. Senang. So kita buat yang punya tadi saya just ni section 3, section 4 lah. Tengok. Okay. Dan let 5. Okay, let 5. So kita create satu file. Nama dia apa? Let 5 version 1 lah. 1.php Okay. Let 5. Salah nama apa pun awak nak letakkan let 5. This one version 1 lah. Okay, so kita just paste in je yang tadi tu. So yang ini ni awak ambil dari mana? Ni awak ambil dari tu. Tapi kita modify lah kan. Awak dari sini. Ni. Okay, ni. Dan yang ini ni dia tak ada header kan. So dan kita create header dekat sini. Header. Kita create daripada atas lah. Daripada atas sini kita create header daripada atas. Table punya header. Okay. Yang ni table daripada atas. Kan ni PHP kan. Ni PHP dekat bawah sini. Nak creating PHP. Ni table ni opening table dan last sekali closing table kat bawah. Lepas pada iteration tu. Okay. Kemudian table row yang pertama yang ini untuk header dia TH kita dah create kan. Then next
another th punya. So kita start daripada iteration dekat mana? Dekat row punya. Nak taruh atas pun boleh, kat sini pun boleh. Okay. Yang penting ataupun dekat sini pun boleh. Kalau taruh kat sini awak tak perlu nak kena echo lah. Kalau nak taruh sini kena ada echo. Okay, sama je. Sebab dekat sini dalam PHP awak kena ada echo. Ini echo ni. Kalau taruh atas sini TR dan dia mesti nak kena dalam lah. Sebab apa dia nak kena iteratekan row tu. Boleh. Dia mesti nak kena ada dalam ni, dalam row punya iteration. Okay. Dalam row punya iteration. Ni opening sampai ni. Okay, yang ni row punya iteration. Yang ini TD punya iteration dekat dalam column. Ni mesti nak kena taruh dalam. Okay, ni penting ni. Yang ini opening T row, ni closing T row. Ni sebelum dia closing yang ini, row punya. Kalau yang ini TD punya, sebelum closing, ini opening TD, selepas pada opening column punya tu kan, untuk opening column punya itu iteration, dan sebelum closing row operation. Yang kita nak yang ini je. Mana yang ni kat tengah-tengah. Okay, simple kan tu. Right, so then bila awak run, ni ada HTML ni, ada yang tak terlebih pada HTML. Oh, dekat sini. Kena nampak mana tu. Tapi tak ada masalah kot. Okay, Ctrl S kita try save. Kalau you run, okay, run. Chapter section 4 line 5. So dia akan adalah nampak sini. Boleh kan? So kalau 1 2 3 4 sini, ini dia punya terus number lah. Ya, just create je dekat situ. Okay, so yang ni dah selesai. Ini taruh nama je kan nanti. Right? So yang ni dah selesai. Kita buat yang ni. Ada nak tanya tak yang tu? Ada tanya? Nak tanya yang ni? Tak ada? Boleh. So, untuk yang kedua, soalan yang kedua, related to figure 1.2 dekat sini dia ada 3 baris ni. My name is Khan, I'm 10 years old and I love to play football. So, dekat sini apa dia suruh? Dia suruh create dia punya file ni as a text. So, test.txt. The content of test, the text must be the same. Okay, dia suruh buat yang ni lah. Apa-apa lah kan. So, you need to open the test. Kita nak buka file tu, text punya tu. And then dia suruh tukarkan kepada Muhammad. Yang kan ni dia suruh tukarkan kepada Muhammad. Okay, so untuk okay, and then delete the line I love football. Dia suruh delete. Okay, so dua lah, tukarkan kepada Muhammad dan dia suruh delete. All tasks must be using PHP handling, file handling. So untuk yang file handling, kita tengok dulu yang file handling bagi yang file handling bagi ni kat sini PHP file, pergi dekat advanced, dia ada file handling kat sini, tengok kat sini. Okay, so file handling ni kita boleh buka file, kita boleh tutup file, kita boleh baca file, kita boleh edit, modify file. Okay, so dia punya built-in function dia untuk baca file ini read file dalam bracket ni maksudnya function lah. Okay, read file. Jadi kalau kita nak read file macam ni, simple. Kita read keseluruhan file. Read file web dictionary ni dia punya nama file. Jadi kita boleh buka semua-semua. Ni isi kandungan dia, tapi dia tak susun by line. Dia tak ikut, dia terus dump aja. Apa yang ada dekat dalam tu, yang space tu semua dia tak kira. Dia dump aja macam tu je, nampak kan? Okay, itu read file. Jadi untuk yang proper punya, kita boleh guna contoh macam line by line. Kita boleh guna file open punya, instead of read kita guna file open. Read pun boleh juga, tapi yang tadi itulah dia just dump file kan. Dan kalau file open ni kita boleh manipulate file. Contoh kita nak line by line. Yang ini read, ni pun sama juga. Jadi yang file open ni, function ni, dia punya argument dia yang pertama, kita kena bagi tahu dia apa file yang kita nak buka. Macam mana kita nak buka? Okay. Yang ni read saja, R. Ni mode dia dipanggil mode.
Dia kalau tak jumpa dia akan bagi. Yang ni dipanggil error apa ni, exception, error handling. Okay, ini error handling. Maknanya kalau tak jumpa ni, okay, then dia bagi message unable to open file. Okay, ini capture, error capture. Maknanya kita try capture, kalau ada masalah kita handle lah. Jangan biar gitu je. Kalau biar gitu je nanti dia terus crash nanti sistem. Jadi ini penting, Ini error handling punya, error exception dipanggil. Okay. So kita buka tu dan kita simpan dekat dalam satu file. Kita kalau nak guna terus je pun boleh, tak payah pakai yang ini. Tapi sebaiknya kita masukkan dalam satu file, nanti kita boleh pakai. Contoh macam ni kan, bila kita guna fread, okey, kita apa yang dekat dalam my file punya variable tu, then kita masukkan dekat situ. Kalau nak masuk fopen terus pun boleh juga dekat sini. Terus masuk dekat sini pun boleh. Okay. Tapi orang tak suka lah kan. Programmer lain tak suka. Kita mudahkan dia. Dia kan awak kerja jadi programmer kan. Mudahkan dia. Taruhlah dekat dalam satu nama file. Senang, kita just call dia, reuse je. Okay. Jadi fread ni, dia punya argument dia, apa nama variable yang kita buka file tadi, yang kita dah letak dalam tu, dan lepas tu dia punya berapa besar dia, file size ni. Jadi berapa besar tu maksud dia, ni argument yang kita kena bagi kat dia lah. Mestilah file yang kita nak buka tadi tu kan, kita kena bagi. Okay, so kita taruh kat situ. And then lepas kita buka ni file open, kita kena tutup. Tujuan dia supaya kita save space memory. Kalau tak dia buka aja, dia sampai bila-bila tak akan tutup. Maknanya memory tu dia akan pakai aja. Jadi kita kena kena tutup lah supaya dia memory tu dia akan release. Nanti kalau dah banyak file open, banyak file open kan, habis semua memory server tu. Jadi kita kena close. Every time kita file open, kita kena guna file close. And then file close tu mesti juga dia argument dia apa yang kita buka tadi kan. Kalau terus pakai yang ini pun boleh dekat sini. Tapi yang baik macam tu lah kan. Jadi kalau yang ni di sini file open ni sama juga macam tadi tu lah. Dia dump je kan. Sama je. Okay. Tapi ada lagi yang lebih baik kan. So yang ini ni mode dia. Dia ada banyak jenis mode. Yang pertama R tadi kan. Yang ni read only. Dia start at the beginning. Maknanya dia baca. Yang mana yang ini ni dia baca terus. Tapi yang first punya line sahaja. Baris yang pertama sahaja. Lepas tu next pointer baru dia letak dekat baris yang berikutnya, yang kedua. So open R ni ialah R punya mode ni. Open file for read only. Dia tak, bukan boleh edit tau. Dia read only sahaja. And file pointer start at the beginning. Lepas tu baru dia pass pergi dekat next. Jadi kalau nak read next file tu, awak kena buat iteration lah while something ke kan. W punya mode, kalau kita letak W ni, read ni R ni untuk buka je lah. Okay. W ni open a file for write only. Okay, maksud dia apa? Kalau awak nak create new file, nak isi directly dekat situ apa yang awak nak isi, awak pakai W. Okay, erase the content of the file in or create. Maksud dia kalau dah ada file dekat dalam tu, dalam server sebelumnya, dia akan delete yang sebelumnya dan create new. Ini maksud W. Okay, dia akan buat baru. Maknanya kalau awak tak nak buat baru, awak jangan pakai W. Kalau awak nak tambah, pakai A. Open a file for write only and append kita the existing file is preserve. Dia masih ada lagi tu. And the file pun start at the end. Maksud dia kita boleh tambah dekat belakang. So kalau nak tambah file, isi kandungan file pakai A. R untuk baca je, W untuk create je dan isi yang baru. A ni untuk ambil yang lama punya tambah. Okay? Yang ini A. Maknanya kalau nak nak tambah lagi record, pakai A, jangan pakai W. W nanti dia hilang yang lama. Dia buat juga yang baru, dia hilang yang lama. Ni dia tak buat yang baru, dia cuma baca je. Kemudian X ni create new file for write only. Sama macam W jugalah. Tapi kalau X ni, kalau return false and error if file already exists. Tapi dia punya syarat dia tak mau ada file yang sebelumnya. Kalau W ada yang file sebelum, tak apa.
Dia akan delete yang sebelumnya, kemudian dia akan create new one, and then dia save yang new one punya. Kalau X tak mau yang sebelumnya, tak mau ada. Kalau ada, dia akan bagi error. Maknanya memang purely barulah, X ni purely baru write only sahaja. Kalau R plus ni read, for read write, dua-dua. File point start at the beginning of the file. Ni macam R juga, tapi dia boleh write juga, boleh write juga. W pun sama juga macam ni, tapi boleh write juga. Memang dia untuk write, tapi dia boleh read juga. Okay. Tadi write saja kan, dia boleh read juga. Erase the content of the file or create new file if it doesn't exist. File pointer start at the beginning of the file. Sama macam tu. Cumanya dia boleh juga digunakan untuk read lah, W+. Yang ini sama juga append, cuma apa? Open a file for read on read write file. The existing data is preserved, sama. Pointer start at the end of the file, sama. Create a new file if it doesn't exist. Sama je, lebih kurang. Okay, create a new file if it doesn't exist. Itu je beza dia. Yeah? Create a new file if the file doesn't exist. Sama, tak ada beza. Sama je. Tapi kita awak kena try lah, awak explore. Okay, yang tu So, kalau nak tambah isi kandungan dalam file, awak pakai A. Nak baca je pakai R. Okay. Itu je beza dia. So, kalau kita contoh dekat sini kan, yang ini untuk read saja. Ini read, untuk read saja. So f get s, another function. Ni string punya function. Okay. F gets ni maksud dia file, get s ni untuk string punya. Maksud dia apa? Dia akan baca satu line sahaja. Sama macam satu line lah. Dia baca satu line sama macam yang tadi tu apa? Pakai open kan? File open sama. File open sama. Yang ni fgs ni, fgs dia akan baca satu line saja. Nampak tak? Satu line saja. Tadi ada banyak kan dekat sini. Dia ada banyak kan? Banyak ni kan. Tapi dia ambil sampai kat sini je, satu line je. Okey. Satu line saja. Lepas tu kalau dia baca satu line je, dalam file tu mungkin ada banyak line, awak kena iterate lah. Awak kena guna while. Jadi nak guna while, awak kena tahu yang ini end of the file punya tu function. Jadi untuk nak read semua sekali, awak kena guna while. Belum habis lagi isi kandungan dia, awak iterate kan. So fgetch file, awak kena iterate ni. Okay, so awak punya condition lah, selagi belum habis while not at the end of the file. Apa file dia? My file. So inilah not at the end. Yang penting ni kena ada not ni. Okay. Then awak iterate. Dia akan iterate kan. Last kali awak close lah. So then awak nampak dekat sini kan. Dia buat satu-satu line by line. Nampak cantik je kan. Line by line. Ni dia punya isi kandungan sebenarnya. Okay. Alright. So now PH single character. Kalau C punya single character, satu-satu. So kalau isi kandungan dia ni, kalau C punya dia akan baca satu-satu, character by character. And then dia takkan ada space. Sama macam yang ini. Semua-semua ni. Pakai apa? F open aja. Dia dump aja sama. Kalau apa? Pakai F get C punya character. Ni C character. Sama dengan tu. Nampak? Sama dengan yang ini open, file open. Jadi dia just dump aja. F read bukan F read and then ni sama dengan F read punya ni. Okay, ni kalau F get C punya sama. Okay, next. Itu dah habis satu. So kalau kita nak buat read and write, tadi kan kita nak tukarkan pada Muhammad kan. Okey. Ada banyak kaedah tapi yang paling simple lah. Kaedah yang paling simple kita buat. Kita tengok kawan awak punya lah dah siap dah untuk dia. Sini apa soalan lab 5 sorry 3 lab 5. Dah siap dah soalan nombor 2. Saya just buka aja.
Ada teks ni. So complicated, bukan complicated lah, tak ni kan. Tak apa, saya buatkan untuk awak lah yang simple punya. So saya explain dulu Saya explain dulu. So sekarang ni kalau kita nak buka file, kita boleh guna untuk create new file lah kan. Kita boleh guna W untuk nak create file. Okay. Kita nak create line by line. Ni my name is Muhammad. Kita letak dekat dalam satu teks. Lepas tu kita F-write kan dia. Kalau F-write kita belum cover lagi So F-write untuk dia nak write in text. Another text, I am 10 years old. Kita writekan dia. And then another text, I love to play football. Line yang ketiga dan F-writekan dia. Okay, lepas baru kita close. Ni kita dah create new file lah maksud dia. Ni file dia kita test.text. Okay. So kalau tak ada, dia akan kirakan. So bendanya dekat sini. Tu. Sorry, yang ini. Okay. So jadi kita buatlah. Okay. Kita buat yang simple je. So kita ambil yang contohnya ni soalan nombor 2 q2.php. So dekat sini kita ambil yang right punya. Yang right ni. Kita ambil right ni. Dan kita ambil right untuk kita nak write in lah. So samalah macam ni kan. Kita pakai yang ini untuk kita write to new file. Dia suruh kita create apa? Test.text kan. Bolehlah ambil je lah. Pakai je lah tu. Test.text kan. Jadi sini test.text. Dan W untuk read write. Ni write saja. Kalau read write dia plus. Read write boleh juga. Ni write saja pun okey. Sebab kita nak write in. So first line, second line. Kita ada 2 line. Boleh tambah lagi kalau nak. So ni kita dah file open. So kita letak satu value yang ni string variable dekat satu variable lah text. Lepas tu kita write in. Yang ini F-write ni into my file. Dan dia nama file dia apa. Apa yang kita nak masukkan, ini dia. Begitu juga yang ini. Kita masukkan. Dan baru kita close. Jadi kita boleh ambil yang ni lah. Kita just copy yang ni. Ctrl C. Kita masukkan dekat dalam yang ni kan. So kita sekarang kita ada apa? Dekat sini. My name is Khan kan. Lepas tu next kita punya apa? I am 10 years old kan. 10 years old. Okay. Lepas tu ada lagi satu kan. Jadi yang satu lagi tu kita copy yang ni Kita just copy yang 2 line ni. Ctrl D. Yang ini apa? I love to play football kan. I love to play football. So and then kita masukkan juga. Sekarang kita belum ada test sekarang sini test.text belum ada kat sini Jadi kalau kita Ctrl S save dan kita run, okay, kita run ni, kita back run Q2 PHP, okay, dia tak ada keluar apa-apa sebab kita tak suruh dia display, tapi dia dah run dan dia dah ada test.text dekat sini. Kalau kita buka, dah ada dah. Macam mana kita nak paparkan yang test.text ni? Kita guna apa? Read lah So kita pakai read. So nak paparkan dia ni kita pakai read. Read pakai apa? Kita taruh dekat tepi lah senang Ini taruh sini, ini taruh sini. Kita pakai read punya. Okay. Sini. Untuk yang open tadi. Pakai open. Tapi kita nak yang iteration punya. Yang iteration supaya not just like ni. Yang ini boleh juga tapi dia terus dump aja. Cuba awak pakai yang ni. Dia akan dump terus je. Ni kita boleh copy lah yang ni. Ni kita just copy je yang ni. Ctrl C. Kita nak buka dekat sini kan. Q2 ni kan. Sebelum dia closing ni. Sebelum dia closing. Kita buka semula. Ni kan kita buka semula ni. Sebelum dia closing. Jadi kita taruh kat situ. My file. Taruh situ lah. My file satu lah. Senang Ini open. F open web dates ni kita ambil. Dan, tapi kita dah buka ni. Ni tak payahlah sepatutnya. Ni kita just delete je. Tak payah ni. Yang ini. Ni echo. F read ni kita just dump saja.
simple and then yang ini kita delete sebab kita nak pakai satu. Yang ini kita echokan je. Okay, so kalau kita echokan, kita ni web dictionary ni, inilah test ni, Ctrl C, Ctrl V. Okay, my file file size, dia just dump je, Ctrl S save. Jadi bila kita refresh, okay, ini tadi kita run dulu. Run, sorry, mana? Ctrl S save. Kita run. Oh, dia tak display. Kita belum display lagi. Tapi dah ada dah tu. Kat mana? F-write, echo, F-read, file, file open, test, the text, open. Dah banyak kali kot. Tengok. Okey dah. Okay. Dia override. Override. Oh, kita kena tukar line lah sebab yang ini right punya kan. Okay. Yang ini right kan tu. So kita kena tukar. So yang ini kita akan tukar Ctrl C. Kita buka yang barulah. Ni satu. Ni open ni kita pakai read bukan write read. Baru kita paparkan. Okay. Ctrl X. Ctrl S save. Jadi bila kita run yang ini refresh Q2 dia paparkan dekat situ. Tapi nampak tadi dia just dump aja. My name is Khan, I am tu dia je. Tapi kalau kita nak iterate by line, kita tak boleh pakai itu, kita kena pakai yang ada while something tu kan. So dia iterate lah. Yang while punya kita pakai yang ini untuk kita nak paparkan dia. So kita pakai inilah. Okay, saya pakai ni. Just pakai daripada sini ke sini je ni. Okay, saya just buka je. Tapi ni ni C. Kita bukan nak C yang S punya. Ni S pakai yang ini So kita just copy yang ini, Ctrl C. Masuk dekat situ, sini. Bukan pakai yang inilah. Kita comment up. Kita letak kat bawah. So ini while, not end of the file. Apa dia? File 1 Sebab yang ini untuk read punya. Ni and then so kita echokan my file 1. Okay. Jadi okey lah kan, Ctrl S save, dia akan iterate lah apa yang dekat dalam tu. So then kita refresh, dia akan turun bawah. So then kalau kita nak tukar yang ini, Khan ni, kita kena override kan dia lah. Boleh? So nak override kita kena pakai apa? Untuk nak override kan dia, kita write in lah modified W. So kalau kita modified W, okay. So kita kena tambah line lah line by line. Dekat dalam tu dah ada. So ni dah ada. So kita kalau nak tambah yang ni test ni kan dah ada dah ni kan. Jadi kita terus tukar je lah dekat sini Terus tukar je. Instead of Khan kita nak letak Muhammad. Jadi kita tukar yang ini kepada Muhammad. Okay. Yang ini masih lagi dan yang ini kita tak nak. Jadi yang ini kita buang. Ataupun kita taruh kat sini nak deleted ke deleted. So deleted line, jadi dekat situ dia akan keluar deleted lah, baru dia masukkan. Kalau kita nak delete je, yang ini kita tak perlu ada ni, dua ni kita tak perlu ada. Kita apa nama kan tak perlu ada, kita letak je lah dekat sini kan, macam tu je. Okay, Ctrl S save. Jadi bila kita run aja dekat sini. Kalau kita create new dekat sini new, kita buka S4 let 5, kita run Q2 yang sebelumnya yang ini ada kan, yang selepasnya dekat sini Q2 dia dah tukar jadi Muhammad dan dekat belakang dia dah delete, sama tak? Kan dia dah delete kan? Kan jadi Muhammad. Okay, simple je kan. So kita taruh Muhammad kat situ, kita delete yang tu je. In fact bukan delete lah, sebenarnya kita tukar je daripada kosong. Delete file. Ataupun kosongkan aja pun boleh juga. Ni kosongkan aja pun boleh. Ni delete saja. Delete je pun boleh. Okay. Tak ada apa-apa. Okay.
Ctrl S. Sama juga nanti. Datanya sama. Okay, kosong je. Okay, kalau kita nak tukar, sini Adam, Ctrl S ya. Kita refresh jadi Adam lah kat situ. Okay, alright. So, soalan yang ni dah selesai ya. Soalan yang ketiga, last. So, yang ini kita create ni session and cookies. So, dekat sini ni kita apa nama, kita create login. Bukan login lah, maksud dia kita create dia punya user punya info tu, kita capture, kita key in user punya info, kita create lah user punya info, dia punya session and then kita pass session tu. Yang cookies tu untuk kita nak bagi dia untuk login dia kan, kita nak bagi dia apa, kita nak bagi dia berapa lama dia boleh pakai. Okay, jadi session untuk kita pass next page supaya dia apa, dia tak perlu nak kena relogin again. Kita pass session. Okay, jadi untuk pass session tadi kita dah buat, kita create kat sini lah. So yang ini contohnya kita create session and cookies dekat sini. So page 1. Page 1 ni PHP, kita create session and cookies dekat sini. So yang ini create session and cookies. Okay, so dekat session and cookies ni kita pakai PHP je. Okay, PHP. PHP. Saya dah lupa. Apa dia punya? Saya dah lupa dia punya. But anyway, kita just, saya dah lupa. But anyway, buat macam biasalah. So kita first untuk yang PHP create session and cookies ni, untuk kita create session kita pakai ni. Okay, nak create session, yang lain ni semua saya delete lah. Close. Untuk create session di PHP PHP session kat sini. Okay, cookies and session dekat advanced. So create cookies ni. Okay, kita create cookies. And then kita ni kira set cookies lah. Create cookies ni guna set cookies. Okay, and then yang ni nama dia, nama cookies tu, cookie underscore name, lepas tu cookie underscore value, time dia plus dengan berapa lama kita nak tu. Dan yang ini dia punya directory. Kalau nak bagi boleh, tak nak bagi pun tak apa. Nak tentukan boleh, tak tentukan tak. Kalau dia tak bagi, automatically dia akan understand. Yang itu dia pergi dekat slash. Yang ini je. Lepas tu yang ini tak ada apa-apa lah. Ni under PHP je. Jadi kalau kita nak create tu set cookies, kita kena letak set cookies. Okay, ni set cookies. So kita letak dekat sini dia punya tu. Dia punya apa, cookie name dia. Cookie name. Okay, cookie name dia. Lepas tu kita letakkan dekat sini cookie apa nama tu, value dia. Value. Wow. And then dia punya time dia mesti nak kena masuk time. Untuk yang satu hari kita kena tambah satu hari punya 864. Kalau kita nak bagi 1 minit 60 kali 60 360. 10 minit 360 kali 10. Jadi kalau nak 1 jam 360 kali 60, 1 jam. Okey. Satu hari kita letak 864 terus. 86400. Ini satu hari punya tu. Kita nak bagi dia tu ada connection. Ini cara untuk nak set cookies. Okey, jadi kita set lah dia punya tu. Yang ini, yang cookies dia ni, yang ini dekat sini. Cookie dia. Cookie name dia apa? Then dia punya
cookie value dia apa dekat sini. Okay. So cookie name, cookie value contohnya Ali dia punya user ID dia ke whatever lah. Okay. 1, 2, 3. Sini user ID kan, boleh letak kat situ, just name aja, ataupun pakai user ID. Okay. So daripada sini kita dah ni lah, kita dah boleh ni lah, kita dah, kalau kita nak tu, kita nak paparkan sama ada dia dah apa, dia dah create ke belum, kita just echokan aja, echokan PHP macam mana ni? PHP tu correct. Kita paparkan yang ni kat atas ya, Ctrl X, delete je. So dia dah set cookie, so kita nak paparkan betul tak betul dia dah set. Kita echokan je lah. Tapi boleh juga nak test sama ada cookie dia okey ke tak okey, dia ada $sign underscore cookies ni. Cookies punya ni yang ini dia, kita nak call dia punya cookie dia. Ni kita nak call cookie. Okay. So kalau kat sini maksud dia apa? Cookie dia ni dia not set. Dia not set kat situ. Okay. Yang ini cookie ni dalam value dia ni kita ni, yang ini kita nak paparkan dia punya cookie value dia. Jadi kalau kita nak paparkan cookie value, kita just guna echo and then cookie name je. So kalau kita nak paparkan dia punya value dia, kita pakai ni je. So kita echo je cookie punya tu value. So cookie file punya tu cookie name. So dia akan paparkan. Ctrl S save. Okay, kita taruh dekat situ cookie name dia, user ID lah, user ID. Okay. Ctrl S save. Kalau kita refresh cookie page 1, dia dapat pakai user ID cookie punya tu. Ni dia belum set, tapi dia ada user ID dekat situ. Ni dah set lah, dah set dah cookie tu. Okay. Nak check sama ada cookie tu dah set tak set, awak boleh check kat sini lah. Awak guna if else punya condition tu untuk test sama ada dia dah buat ke belum. So dekat sini if is set punya tu, is set yang ni yang ini, if is set tu. If is set punya mana set cookie set, if cookie set true dekat sini, if not true dekat sini, if not true dia tak taruh kat sini not set. Okay, so kita pakai yang ni je lah. Okay. Set. Kita pakai itu je ni. Okay. So dekat sini not set. Tapi kalau dia set, dia just paparkan yang ini else lah, ataupun just taruh je, sama je lah, else ke nak taruh ni ke tak taruh, sama lah, maknanya dia okey lah. Tapi okey juga, bagus juga. Dekat sini ada else. Okay. Else. Dan Ctrl X taruh dekat maknanya else yang ini dia set lah kan, user ID dia bagi user ID. Okay. So kita refresh, memang dia okey lah kan. Kalau not set, kalau kita taruh kat situ, kita comment out yang atas ni, maknanya kita tak set. Bila kita refresh, dia tak ni pun sama juga. Pasal dia dah buat tadi, dia dah ada. Nak tahu dah ada tak ada, cookies tu pergi dekat sini. Dah ada cookie tu, dia dah simpan dekat mana? Dekat, once kita run ni cookies ni, memang dia dah simpan. Macam mana nak check cookies dia? Right click, pergi dekat inspect queue, lepas tu pergi dekat network,
kat sini Kemudian awak refresh, awak cari page yang tu dan tengok dekat sini ada cookies punya tu. Kat sini nampak tak? Kat mana? Cookie. Itu cookies punya tu. User ID. Ali 123 nampak? Okay, dia dah ada dekat situ. User ID. So user ID value lah dekat sini. Value, cookie value. Val. Underscore val. Okay. Right, so kita boleh refresh. Ali 123. Ni dia punya user dia. Okay, nampak dia punya tu. So dekat situ ada. Mana tadi? Okay dah. Okay, ni cookies. Session punya. Ni belum lagi tu Untuk session punya, kita create session. So ni apa? Session. Untuk yang session, ni cookies ni kita dah boleh letak ID dia. Ni dekat user tau. Dan untuk session, kita nak create session. Okay. Yang session punya. Session ni. So kita create session. Gini. Kena start session. And then kita letak dia punya tu. Jadi macam ni. Kita just copy je yang ini. Okay. And then control S save. Session ni untuk apa, contohnya kalau katalah orang tu dia suka certain thing kan. Ni variable asset. Session variable asset. Okay. Ni session ni mana dekat sini session. Ni kita dah, kalau kita letak session ni maksud dia kita dah set lah. Kalau dah taruh ni maknanya dah set. Kalau nak buang session kita kena session destroy. Kalau nak buang session dekat sini last sekali kita kena guna session destroy. Bawah sekali session destroy. Ni session destroy, session unset. Dua-dua ni. Kalau kita nak ni untuk logout lah. So kita ambil yang ini untuk logout punya. Control C. Maksud dia apa? Bila kita dia dah logout, ni page 1 untuk create cookies, page 2 untuk create session, page 3 untuk logout So yang ini page 2.php. Kemudian kita ada page 3 page 3.php. So page 3.php punya untuk kita logout, kita guna apa? Session unset. So lepas session unset dia dah tu Ctrl S ni session punya unset. Ni page 2 punya session, kita create session. So kita create session ni dia boleh modify tukar session daripada favorite color yellow green pada yellow. Yang ni tadi green kan. Yang ni green. Mana tadi? Session color is. Ni untuk kita nak call green kan. Ni kita set session. Okay. Ni call session. Control C. So dekat page 2 ni kita create dia punya session. Ni create session kena start daripada atas. So kita letak ke sini favorite color. Contohnya ni favorite item lah. Item. Tak apalah color je lah. Color tak apa. Kita pakai color je. Favorite color green and favorite animal. Awak boleh letak ke sini favorite item ke kat sini electronics device. Bila dia shopping then awak kena tunjukkan, sistem kena tunjukkan semua electronic device. Kalau favorite contohnya kat sini favorite product, dekat sini fotografi, tunjukkan apa semua kamera ke whatever lah dekat situ So ni untuk set dia punya session. And then session ni kita boleh paparkan session. Ni page 3 ni kita create contohnya untuk paparan session punya page 2a.php untuk paparan session dia contoh. Sebab kita dah create session dia dan kita nak tahu apa session yang dia buat. So kita pakai yang ni lah, paparan session. Again dia punya session tu, session kena letak dekat atas start session. Page 2 ni, 2b, 2a, 2b ni. Untuk dia paparkan ni. Dia punya tu. Jadi bila kita run aja run session je, kita back fresh tu tadi session 4.
Page 1 Page 1 ni apa ni? HTML session. Lat 5. Okay. Page 1 kita dah ada dia punya tu. Maknanya untuk yang login punya kan, login. Dia masukkan dia punya dekat sini, and then dia klik je. Okay. Dia klik, kita dah boleh ambil lah dia punya, contohnya yang ni dia dah masukkan. Okay, dah selesai. Dia punya tu dah. So, bila kita masukkan, apa nama tu? Nak masukkan session, kita ambil yang page 2.php. So, page 2. Okay, page 2.php. Ni yang session ni dia selalu ada masalah ni. Sebab dia apa? Dia dekat dalam... So, page 2 ni, dia just set dia punya session dia. Yang page 3, sini sorry, yang dekat sini. Page 3 punya, page ni kita parent directory. Parent directory, sempat. Page 2, 2A. Page 2A untuk, ni tadi 2A, refresh, dan 5. Okay, page 2A untuk paparkan dia punya tu. Tapi dia selalu tak keluar ni masalahnya. Tak tahu kenapa. Bila letak session aja dia tak keluar. Okay, by right dia keluar lah tu, dia punya tu. Yang dia keluar ni, dia paparan dia. Untuk 2A punya, 2A dia akan keluar. Favorite color is, nama color green dia. And then favorite animal is, nama animal dia, cat tu tadi. Dekat mana? Dekat 2 ni kan, dia ada green dengan cat, dia akan paparkan yang ni. Okay. Dia connection master. Dia tak bagi sebab dia dekat dalam tu. Kalau kita pakai localhost ni boleh kot? Tak tahu. 127.0.0.1 5 2 sama juga. Kalau saya pakai IP saya pun mungkin boleh kot. Default gateway IP saya 9. Mungkin boleh kot 9. Okay, so 909. Okay, 192.168.0.net S4 pun sama juga. Dia tak jalan. Okay, tak boleh buka. Dia prevent ni something. Dia apa? Dia ada firewall. Awak kena disable firewall dulu baru boleh nampak kan. Awak kena disable firewall dulu baru awak buka page 2, page 2 A. Okay. So, sebab dia dah create dah cookies punya tu. Cookies dan session punya tu. Reload. Ini. Pergi dekat network. Kita ada user request. Okay, yang tu page 1 punya ada dia punya cookies dia dekat sini. Okay, cookies dia tu. Cookies. Tu Ali tu ada. Ada cookies dekat sini. So, user ID tu kan. Okay, so, dah ada, dia dah simpan. Okay, so yang ini saya tak pasti kenapa dia tak jalan. Saya kena double check. Kena disable firewall, tapi saya tak nak disable firewall. Sebab apa? Takut nanti ada orang hack. Tiap-tiap hari ada orang hack komputer saya. Okay, kalau buka aja habis, file saya hilang. Sebelum ni satu komputer habis semua. Okay, so anyway, ni dah okay. So maksud dia sekarang ni, bila kita buka je, kalau page 1 kita dah tahu the user ID dia, kita boleh display nama dia. Kemudian bila kita set apa nama tu, set dia punya session pun sama juga. Page 2 tadi kita set session. Okay. So then session dia dah set. Lepas tu 2A untuk kita display session dia yang dia dah set. Patutnya dia boleh buka kat sini, dia akan keluar your favorite color or something. Tapi bila kita masuk page 3, okay, page 3 dia destroy session.
Lepas masuk pada page 3, okay, lepas tu kita balik semula dekat page 2 atau 2A. Dia kata unable to open. Sebab apa? Dia dah destroy session. Okay, itu masalah dia. Untuk bukan masalah, maksud dia function dia macam tu. Supaya apa? Dia continue session punya tu. Dia tak bagi ni connection computer sebab dia protect firewall ni. Firewall protect. Saya tak nak buka firewall. Kalau nak buka firewall problem. Ni firewall saya ni. Saya tak nak buka firewall ni. Notify main one defender block. Turn off ni habis lah. Kalau turn off je habis. Okay. So, tapi kalau awak nak try, boleh awak try. Tapi awak jangan connect dekat internet lah. Awak pakai komputer je. Jangan ada connection pergi dekat internet. Pasal awak buat tu tadi. So, once dia dah reset or log out, so basically yang page 3 ni log out lah. Log out. Jadi, dekat page 1 dan page 2, awak buat ni lah. Buat contoh yang dekat mana? Yang semalam, semalam awak tak ada. Dia awak dengan tu dekat kelas lain pakai include dengan pakai include punya tu, PHP include ada menu punya tu. Jadi kita guna yang menu punya include dekat sini kan, include. Mana include? Cookies upload sini. And link include. Yang ini ni dekat sini ada, kita ada menu dekat sini. Awak boleh pakai menu untuk nak create tu. Ni menu punya ni. Pakai yang ini menu. Menu. Ni kan. Pakai dia akan keluar yang ini lah. So kita letak dekat sini. Dekat page 2 ni. Page 2. Dekat body. Sini PHP. So contoh dekat sini home default, pergi dekat logout lah dekat sini. PHP tu ini logout. Logout dia akan pergi dekat page 3.php. So bila dia page 3 dekat PHP, dia akan buka dan dia logout lah. Okay. So then dekat sini control access. Dekat awak punya ni kat mana tadi, section 4 slide 5, dekat page 1 page 1 kita taruh dekat sini page logout lah dekat page 1 tu, layout page 1 supaya boleh tu. Dia terus pergi dekat mana? Dekat page 3 PHP dia buang tu. Tapi dia kena buat dulu. Kena buat session dulu baru boleh. Kena masuk dekat, kena buka page 2 dulu baru boleh. Okey, tak apa. Guys. Under press Ctrl C. Kita taruh dekat page 2. Tapi dekat page 2 tak ada. Page 2. Dah ada dah. Okay. Page 2 okay. So dekat sini kita kena taruh BR dekat HR dekat situ baru boleh. HR PHP. Ctrl S. Refresh. Ni apa? Page 2. Ni tak ada apa? Page 2. Page 1. Buat satu horizontal line je. Ni page 1. Refresh page 1. So kita ada logout. Tapi kita kena pergi dekat page 2 dulu. Buka page 2 dulu untuk create apa nama tu kan, page 2 kan create, page 2 kan ada create ni kan, create session. Kena create session dulu baru lepas tu kita
Page 3 kita destroy session. Destroy session ni, jadi bila dia destroy session, awak nak balik ke page sebelumnya, sebelum page 3 ni, page 2, 2A, dia tak boleh lah. Okay. Sebab apa? Dia dah destroy session. Dekat page 1 pun kena letak juga start session ni. Okay. 1. Cookies and then boleh je lah. Baru kat situ. Right, refresh. Dia kalau start session aja dia problem. Dia tak bagi. Masalah start session ni sebab dia apa nama tu, dia apa? Dia dengan firewall tu. So kena pergi dekat 3. Untuk yang page 2 punya kita create sama juga. Pergi dekat page 2. Contoh kita pergi dekat HTML tutorial ni, kita create untuk page 2 ni apa? Page 1 kan. Page 1 ni HTML tutorial ni kita letak create cookies. Session. Create session. Yang ini page 2 punya. Control C. Oh, ni tak betul ni, salah. Dia punya ni tak betul, dia tak boleh ada tu. Default ni tak ada apa-apa. Yang ini okey, betul lah. Control S, save. Refresh. Create session. Ni page 1. Kita pergi dekat session, create session. Tapi dia tak boleh ni. Firewall. Lepas tu dah pergi dekat page 2, dah create session. Kita destroy session, pergi logout. Kemudian nak pergi balik, pergi dekat page 2 untuk create session. Back sahaja, dia tak akan bagi. Okay, sebab session dia dah destroy dah. Unless kalau kita balik semula dekat page 2, yang ini, page 2, create session punya, kita create new one, baru dia boleh masuk juga, masuk semula dekat another page. Itu session Tapi saya kena disable firewall lah. Saya disable bentar saja. Kita try tengok boleh tak boleh. Kita mana firewall. Tapi very dangerous lah. Habis semua saya punya file nanti. Okay, firewall network protection. Ni sekejap je buka ni habis ni. Okay. Kena firewall, public network, private network. Okay, kita page 1, refresh, ada. And then page 2. Tak boleh juga, dia kena restart dulu. Saya kena turn off lah semula. Turn on. Tak boleh. Ya. Okay, sorry lah, saya tak boleh nak bagi awak ni. Awak kena try sendiri. Okay, tu tak boleh Page 2 untuk create firewall. Create session. Lepas tu logout. Pergi logout ni, dia akan terus keluar. Dekat sini, dekat logout ni, awak boleh, page 3 ni, awak boleh letak dekat situ echo apa nama, you are logout ke whatever lah dekat sini. So, session, okay, destroy, and you are logout. You are logout. So, dia dekat sini dan awak kena suruh dia apa? Login again. Kalau nak tu. To continue, login again. So, then awak provide lah login punya tu. Login punya apa nama, menu dekat sini. So, login menu awak ambil dekat sini semula. Boleh je. Control C. Pergi dekat page 3, awak boleh letak login semula. Sini. Ni login. So selain daripada logout dekat sini, login lah. Dekat sini. Ni untuk yang 3 punya kan. Ni login. Bukan logout, login. Ni page 1 lah. Control S. Save. So then, bila awak masuk dekat page 3, dekat sini, page 3,
Ni page 3. Ni kan page 3. Tak boleh Logout ni page 3. Dekat page 3 sebab dia ada session tu, dia susah nak tu. Kita disable session. Nanti dia senang nak. Tapi yang ni tak ada lah. Tak ada session lah. Dan tak ada yang destroy kan sebab kita tak create session. So, ni apa? Page berapa? Page 3. Kita refresh. Dia kata apa? Login, session destroy, you are logged out. To continue login. So, dekat sini awak kena taruh lah something kat sini. BR kan. BR awak kena taruh kat sini. BR. Okay. BR untuk insert new line. Dan BR untuk insert new line. So, bila awak refresh dia dekat bawah, session destroy, you are logged out, to continue login again. Pergi dekat login, masuk dekat lab 1. Page 1. Page 1 dia create dah login lah. Dekat sini kan. Kalau awak tak nak masuk dulu, awak kena create dia punya form dulu lah. So ni yang nombor 2 punya dah selesai. Welcome Ali, awak taruhlah dekat situ welcome. Ni kan. Nak insert user ID, awak taruhlah Ali tu. Kan, nombor 1 tu welcome. Okay. Reference 1, so welcome. Yang boleh taruh dekat sini, kiri. Okay, ini yang boleh letak kiri. Dekat mana kat kiri ni? Taruh kat kiri ni, taruh ni lah. Taruh apa dia punya apa P lah kat sini. P dia. Okay, so ni dah P tu paragraph lah. Taruh kat situ. Kat situ pun okay, tak ada masalah. Okay, so ada soalan? Dah habis dah. 926. Ini awak kena cari sendiri lah. Okay. Ada soalan? Tak ada ada 26 orang lah. Okay lah, tanya lah. 26. Lagi berapa korang? 7 orang. 21. 7 orang korang. So anyway, okay lah, that's it. So untuk next week kita akan continue nanti dengan apa? Apa nama? Lab 5. Next week kita try lah shopping cart punya exercise. Okay, and then lab 6 nanti. Tapi macam tak sempat je. Kita cubalah sebab lab 6 ni dia banyak. Alright then, so setakat tu je lah untuk hari ni lab 5. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Jangan lupa record attendance. Ada Alright then, so